Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas malam ini bertajuk PN ketepikan proklamasi orang Melayu. Mahyadin MD Yassin semalam mengumumkan PN akan bertanding di semua 245 kerusi DUN dalam PRN 6 negeri akan datang ini. Katanya, PAS akan bertanding di 126 kerusi, Bersatu 83 kerusi dan Gerakan 36 kerusi. Rundingan kerusi berjalan dengan agak lancar. Tiada perselisihan faham yang boleh mencetuskan masalah. Kami dapat muktamadkan rundingan lebih awal berbanding tarikh pengundian yang masih belum diumumkan, katanya dalam sidang media di Ibu Pejabat PN di Kuala Lumpur. Turut hadir Presiden PAS Hadi Awang, Presiden Gerakan Dominic Lau dan barisan pimpinan tertinggi PN yang lain. Sebelum ini, selepas mengadakan rundingan meja bulat dengan parti-parti yang menyokong proklamasi orang Melayu, Tun Mahathir Mohamad yang seolah-olah menobatkan dirinya sebagai Ketua Blok Pembangkang mengumumkan mereka bersetuju untuk tidak bertembung sesama sendiri dalam PRN akan datang nanti. Dalam rundingan meja bulat yang dihadiri beberapa pemimpin utama PAS dan pemimpin kecil Bersatu, tetapi tidak dihadiri Mahyadin dan Hamzah Zainuddin selaku Ketua Pembangkang, Tun Mahathir turut menyebut pertemuannya dengan Mahyadin akan diatur selepas itu. Begitupun di sebalik Mahyadin menyatakan kesediaan untuk bertemu dengan Tun Mahathir yang lebih dulu mempelawannya untuk bekerjasama, tetapi sehingga ini tiada pertemuan berlangsung antara kedua-dua mereka. Secara umumnya, disedari kebimbangan dalam PN terhadap pertemuan itu ialah Tun Mahathir pastinya akan meminta sejumlah kerusi untuk kelompok yang menyokongnya, termasuk daripada pejuang yang dipimpin anaknya Mukhris. Hakikatnya, mereka itu tiada kekuatan sendiri selepas hilang deposit pada PRU15 lalu dan berharap dapat bernafas kembali dengan menumpang kekuatan PN. Malah Mukhris tidak lama sebelum ini turut memohon untuk menyertai PN, tetapi telah ditolak dengan alasan penyertaan parti itu akan mengganggu proses pengagihan kerusi dalam gabungan tersebut. Semalam, sementara Tun Mahathir masih di luar negara dan tanpa menunggu perjumpaan dengan Mahyadin berlangsung, PN secara rasmi telah mengumumkan dan memuktamadkan pembahagian kerusi antara mereka. Nampaknya melalui pembahagian itu, tiada kerusi diperuntukkan kepada parti atau pihak lain selain parti dalam PN. Sekaligus ini bermakna PN telah mengenepikan Tun Mahathir dan proklamasi orang Melayu dalam menghadapi PRN 6 negeri mendatang ini. Masih mahu bertanding jugakah mereka yang bersama proklamasi orang Melayu, termasuk pejuang yang dipimpin Mukhris dalam PRN nanti? Syabuddin Hussein, 23/6/2023. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas malam ini dipetik daripada BH Online bertajuk Usamain isu agama, kaum jika junjung institusi beraja. Berita penuh, Tita Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah dan Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin mengingatkan semua calon dan penyokong parti politik berkempen secara sehat, menunjukkan akhlak baik serta tidak membangkitkan isu agama dan kaum pada pilihan raya negeri PRN sangat signifikan selepas memperkenalkan Dewan Undangan Negeri DUN dibubarkan. Kita yakin hasrat sama turut dikongsi Sultan Kedah dan Sultan Kelantan yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan, yang di Pertua Negeri Pulau Pinang, yang negeri baginda semua turut terbabit dalam proses demokrasi itu. Hakikatnya, peringatan Sultan Selangor dan Sultan Terengganu itu tidak hanya terpakai kepada pemimpin, calon dan jentera parti politik atau gabungan yang bakal bertanding, bahkan perlu diberikan perhatian semua termasuk penyokong dan individu yang berselindung di sebalik kedudukan pempengaruh atau pengguna media sosial. Kita melihat isu agama dan kaum dibangkitkan pada kempen pilihan raya selalu dibubarkan lagi dengan semangat dan kegairahan penyokong untuk mengulas sesuatu kenyataan berbaur
dan kedua-dua elemen itu bahkan menambah lebih ibarat pepatah hendak memadam api tengah menyala, disiramkan minyak pula ke atasnya. Pada masa sama, pemimpin parti politik sendiri perlu menunjukkan teladan baik dengan memastikan kempen dilaksanakan jentera masing-masing tidak mengeksploitasi isu agama dan kaum serta tidak boleh berlepas tangan serta berselindung di sebalik alasan bukan pihak kami mulakan atau tidak mewakili parti. Mereka perlu bertanggungjawab terhadap sebarang kempen yang boleh membangkitkan atau mengapi-apikan isu sensitif itu serta mengarahkan jentera agar mengikut lunas undang-undang serta mendukung rukun negara terutama kesopanan dan kesusilaan. Kita mendesak pihak berkuasa untuk menubuhkan pasukan khas, membabitkan Suruhanjaya Pilihan Raya, SPR, Polis, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, SKMM, serta pihak berkuasa tempatan, PBT, bagi memantau sebarang kempen sama ada dalam bentuk teks, gambar maupun video yang memanipulasi sentimen agama dan kaum. Kita tidak mahu mendengar lagi alasan seperti SPR tidak ada kuasa perundangan sedangkan ada akta kesalahan pilihan raya yang jelas melarang kempen seumpama itu. Selain peruntukan seperti akta hasutan, kanun keseksaan dan akta SKMM. Kita tidak mahu kempen mengeksploitasi isu agama dan kaum seperti berlaku pada pilihan raya umum ke-15 berulang lagi kerana resiko sangat besar terhadap keharmonian masyarakat serta keamanan negara. Kita menyeru semua pihak untuk menjunjung titah Sultan yang sebenarnya sebelum ini sudah banyak kali dijadikan pesan dan amanat oleh Yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah jika benar mereka semua mempertahankan kedudukan institusi beraja serta keluhuran perlembagaan di negara ini. Sekian berita, salam Malaysia Madani.